Kita masih berada dalam bab zakat daripada kitab ini Fathul Mu'in. Dan kita sekarang masih berada dalam bab ataupun fasal yang berkenaan dengan asnaf. Maka pada minggu yang lepas kita membicarakan tentang apa yang dimasukkan dengan amil dan apa yang dimasukkan dengan muallaf. Penulis ini mengatakan wal muallafatu. Kita juga membicarakan tentang apa yang dimasukkan dengan riqab. Jadi mungkin kita ulang kali sedikit ya. Yani amil, kita mengatakan amil dia adalah seseorang yang dilantik oleh imam ataupun kita mengatakan kerajaan. Dilantik ini oleh kerajaan rasmi untuk dia mengutip duit zakat, kira duit zakat dan memberikan kepada orang lain. Maka ini kita mengatakan al-amil, maka gajinya dibayar daripada duit zakat. Gajinya boleh dibayar daripada duit zakat. Jadi ini kita membicarakan yang pertama sekali. Selepas itu kita membicarakan tentang al-muallafah ataupun muallaf. Muallaf ini maksudnya di sini sama ada kita mengatakan dia baru masuk Islam dan Islamnya lemah. Dia baru masuk Islam dan Islamnya lemah. Maka dengan kita memberikan wang yang zakat ataupun kita memberikan wang kepadanya, ini dapat membangkitkan semangatnya. Maka dibolehkan kita memberikan daripada duit zakat. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah kalau sekiranya kita ada seorang yang mulia di sisi satu kabilah ataupun ketua kampung seperti penghulu kampung sebagai misal. Penghulu kampung masuk Islam. Maka kita boleh memberikan duit zakat kepadanya kalau sekiranya kita mengetahui dengan kita memberikan wang kepadanya, ini akan menyebabkan pengikut-pengikutnya juga akan mau masuk ke dalam agama Islam. Maka dibolehkan kita memberikan duit zakat kepadanya di bawah asnaf al-muallaf. Di bawah asnaf al-muallaf. Jadi saya menerangkan pada minggu yang lepas, biasanya kita di Singapura bila kita mengatakan muallaf, satu orang baru masuk Islam. Tetapi dalam bab zakat ada keterangan yang lain. Bukan saja seseorang yang baru masuk Islam, tetapi seseorang yang masuk Islam, sama ada Islamnya lemah ataupun dia adalah ketua kampung ataupun seorang yang mulia. Maka ini kita mengatakan muallaf. Sebab perkataan muallaf adalah kita nak menghambat hatinya. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan muallaf qulubuhum. Bagaimana kita nak menghambat hatinya. Ini yang kita maksudkan dengan seseorang yang muallaf. Ini bukan saja seseorang yang masuk Islam, tapi masuk Islam dengan keadaan yang sedemikian. Akhir sekali kita membicarakan riqab, kita mengatakan inilah hamba mukatab, hamba kontrak. Jadi hamba kontrak ini boleh diberikan zakat. Boleh diberikan zakat. Sebab kenapa hamba kontrak boleh diberikan zakat? Sebab Islam menggalakkan kita membebaskan hamba. Sebab dia miskin. Dia nak membebaskan dirinya daripada kehambaan, tapi dia tidak ada wang. Dia punya tuan mengatakan, kalau kau dapat mendatangkan aku sekian-sekian wang, aku bebaskan kau. Jadi dia miskin, dia memerlukan wang. Maka Islam menggalakkan kita membantu orang yang nak membebaskan dirinya daripada kehambaan. Itu sebab dibolehkan kita memberikan duit zakat kepadanya. Maka ini adalah jenis hamba yang mana kita boleh memberikan duit zakat. Selain daripada itu, tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada hamba-hamba yang lain. Wallahualam. Jadi insyaAllah kita teruskan daripada sini. Kepentingan yang bukan maksiat, maka gharib boleh diberi bagian zakat bila tidak mampu melunasi hutangnya sekalipun rajin bekerja. Sekarang penulis membicarakan tentang orang yang hutang. Gharim ini di sini maksudnya, kalau dalam bahasa kita panggil orang yang hutang. Ini adalah daripada asnaf zakat. Allah mengatakan wal gharimin. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin. Penulis mengikut dia punya sequence ya dalam ayat dalam surah Taubah.
Al-gharimin yang ini maksudnya satu orang ini yang berhutang. Maka di sini penulis mengatakan sama ada dia hutang yang ini bagi dirinya. Kenapa yang ini penulis ini mengatakan dia hutang yang ini bagi dirinya? Sebab selepas ini dia akan membicarakan orang yang hutang bagi orang lain. Jadi dia ada beberapa yang ini jenis. Pertama sekali adalah dia hutang bagi dirinya. Maksudnya dia memerlukan wang, dia hutang. Dia memerlukan wang, dia hutang. Ini yang dimaksudkan beliau mengatakan man istadana li nafsihi. Yani dia hutang yang ini bagi dirinya. Tetapi dengan syarat li ghairi maksiatin. Kalau dia menghutang yang ini bukan yang ini atas yang ini dasar maksiat. Kalau sekiranya dia hutang ini atas dasar maksiat, tidak dibolehkan. Kalau dia nak yakni dia main judi yang ini sebagai misal. Jadi selepas itu yang ini dia hutang, yang ini dia minta kita duit zakat. Dan kita lihat yang ini dia belum lagi taubat ini daripada main judi ini. Maka tidak dibolehkan kita memberikannya duit zakat sebab yang ini dia hutang disebabkan maksiat. Jadi di sini penulis ini mengatakan li ghairi maksiatin. Maka dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat. Dia mengatakan saya bekerja, saya ada gaji, tapi dalam masa yang sama saya ini nak kena bayar hutang. Jadi bila saya bayar hutang, maka duit gaji saya semua yang ini diberikan yang ini hutang. Jadi saya tidak ada duit ini sekarang. Maka dibolehkan kita memberikan duit zakat yang ini kepadanya sebab dia memerlukan wang. Maka penulis ini mengatakan wa in kana kasuban, walaupun dia mampu bekerja. Walaupun yang ini dia mampu yang ini bekerja. Ataupun walaupun dia dalam keadaan yang ini bekerja. Jadi kalau sekiranya dia bekerja sebagai misal, dia ada wang. Akan tetapi hutangnya melebihi daripada pendapatannya. Maka dibolehkan kita memberikan kepadanya duit. Kita boleh memberikan kepadanya duit zakat. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah dia tidak bekerja tapi dia mampu bekerja. Kita asal dalam bab zakat tidak dibolehkan kita memberikan zakat bagi seseorang yang mampu bekerja tapi tak nak bekerja. Ini yang kita membicarakan dulu ya. Kalau antum ingat, daripada syarat yang kita memberikan zakat adalah seseorang itu bukan kasub. Kasub ini maksudnya dia mampu bekerja. Seperti orang muda misalnya, dia umur 25 tahun. Dan dia boleh bekerja. Banyak pekerjaan yang wujud yang sesuai bagi ini. Tetapi dia tidak mau bekerja. Jadi masalahnya di mana sekarang? Masalahnya adalah pada dirinya. Asalnya kita mengatakan tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada kasub. Kasub adalah orang yang boleh bekerja. Tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepadanya. Akan tetapi kalau sekiranya dia dalam keadaan hutang. Kalau dia dalam keadaan hutang dan dia memerlu untuk lunaskan ini hutangnya. Maka dalam keadaan ini seperti ini, boleh yang kita memberikan duit zakat atas dasar gharimin. Sebab ini dia dalam keadaan terdesak. Dibolehkan kita memberikan duit zakat ini kepadanya. Maka di sini penulis ini mengatakan wa in kana kasuban. Yani walaupun dia orang yang mampu bekerja. Sebab asalnya tidak boleh. Asalnya orang yang mampu bekerja kita tidak boleh memberikan duit zakat. Tapi ini adalah pengecualian di sini. Boleh faham insya-Allah? Taib. Selepas itu beliau mengatakan idil kasbu la yadfa'u hajatahu liwafaihi in halad dain. Di sini yang ini penulis yang ini beliau mengatakan satu orang ini bekerja. Satu orang ini dia bekerja. Akan tetapi gajinya tidak mencukupi untuk dia melunaskan hutangnya. Gajinya tidak mencukupi untuk dia melunaskan hutangnya apabila datang masa untuk dia melunaskan hutang. Di sini kita nak kena faham ya, hutang ada dua jenis ya. Ini kita kena faham baik-baik. Lebih-lebih lagi kita orang Singapura ya. Sebab kita orang Singapura hampir kita mengatakan semua orang ini hutang. Di Singapura kita mengatakan hampir semua orang ini hutang. Sekurang-kurang ini hutang HDB. Betul ke tidak? Yang ini misalnya satu orang ini dia beli rumah. Maka dia 30 tahun ini hutang, 30 tahun. Taib, adakah kita mengatakan orang seperti ini boleh menerima zakat? Maka kita kena lihat adakah hutangnya. Balik kepada apa saya mengatakan hutang ada dua jenis. Jenis ini yang pertama adalah hutang yang bertempoh. Jenis ini yang kedua adalah hutang yang wajib dilunaskan dengan segera. Nampak bezanya? Mungkin saya memberikan misalnya untuk kita faham perkara ini.
Misalan Zaid hutang Hasan. Zaid ini hutang Hasan $1,000. Dan tempohnya adalah sebulan. Sekarang ini misalan ini baru masuk bulan bulan Oktober. Masuk bulan Oktober dia hutang. Jadi dia meletakkan syarat 1 bulan. Jadi maksudnya dia kena bayar bila? November. Dia kena bayar November. Jadi kalau dia hutang ini misalan sekarang masih Oktober. Belum lagi diwajibkan untuk dia melunaskan ini hutangnya. Ini hutangnya. Bila yang ini diwajibkan dia melunaskan hutangnya? Apabila masuk ini November. Apabila masuk November, maka kita lihat sama ada dia mampu melunaskan ataupun tidak mampu melunaskan. Misalan kalau dia dah masuk November, sekarang kita mengatakan dia nak kena bayar duit ni. Tapi sekarang ini dia tidak ada wang. Ini kita mengatakan ini gharimin. Ini adalah gharimin. Berbeza dengan satu orang ini misalan dia hutang tapi lagi 3 tahun dia melunaskan. Taib. Dia juga hutang, tapi adakah diwajibkan dia melunaskan hutangnya sekarang? Tidak. Maka dalam keadaan ini seperti ini, kalau sekiranya dia bekerja misalan dan gajinya cukup untuk keperluannya, walaupun dia hutang, dia bukan daripada gharimin. Kenapa? Sebab hutang dia tidak diwajibkan untuk dia mengeluarkan sekarang. Bila? Lagi 3 tahun. Jadi nampak bezanya. Satu orang ini yang hutang, yang wajib dia melunaskan dengan spontan, dan satu orang yang hutang ini yang bertempoh. Di sini penulis membicarakan tentang kalau sekiranya dia kena lunaskan dengan spontan. Ini yang disebutkan di sini. Kita lihat ini apa beliau mengatakan. Beliau mengatakan, idil kasbu la yadfa'u hajatahu liwafa'i in halladain. Saya sekarang ini kitab bahasa Melayu tak ada pada saya. Jadi saya hanya baca daripada bahasa Arab ya. Tapi kalau antum lihat dalam kitab ini bahasa Melayu tadi, dia meletakkan syarat. Syaratnya adalah kalau sekiranya hutang itulah hutang yang spontan. Apa yang terjemahan mengatakan? Boleh hantar baca sekali lagi. Maka gharim boleh diberi bagian zakat bila tidak mampu melunasi hutangnya, sekalipun rajin bekerja. Sebab pekerjaan itu tidak bisa menutup kebutuhannya untuk melunasi hutang bila telah tiba saat pembayarannya. Ini ceritanya. Yang ini maksudnya bila telah tiba, yakni saat ini pembayaran yang hutang. Maka sekarang kita lihat dia mampu bayar ke tidak mampu bayar. Dia bekerja misalnya, dia ada gaji. Tapi dia mengatakan gaji saya tak cukup, sekarang saya nak kena bayar. Yakni sekarang saya nak kena bayar $3,000, tapi saya tidak cukup. Saya hanya ada 2,500. Maka kita boleh memberikannya daripada duit zakat atas asnaf al-gharimin. Nah, teruskan. Kemudian jika gharim itu tidak memiliki apa-apa, maka diberilah sejumlah hutangnya. Nah, ini maksudnya kalau dia hutang $3,000 misalnya, dia mengatakan saya 1 sen pun tak ada. Taib, kita berikan kepada dia $3,000 daripada duit zakat. Yang ini maksudnya kesemua ini hutangnya dibayar daripada duit zakat yang diberikan kepadanya. Tapi kalau sekiranya misalnya gajinya seperti tadi yang ini 2,500, maka dia memerlukan 500, maka kita memberikan duit zakat 500 ini kepadanya. Boleh faham insya-Allah? Yang ini maksudnya apa yang dia memerlukan, berapa banyak dia memerlukan untuk dia melunaskan wangnya sehingga dia dapat keluarkan dirinya daripada hutang, itu yang kita berikan daripada duit zakat. Tapi kalau dia tidak ada apa-apa wang, maka kita memberikan kesemuanya apa yang dia hutang daripada duit zakat. Nah, teruskan. Afwan Ustaz. Ya. Kalau misal hutang kredikat, kira Sama. Dia sama konsep. Yang ni sama ada kita mengatakan adakah diwajibkan dia bayar hutang itu dengan spontan ataupun yang ni dia diberikan tempoh. Sama juga dengan hutang HDB. Jadi kalau sekiranya seseorang itu yang ni dia hutang yang ni misalan dan dia terjerumus ini dalam hutang yang dia nak kena bayar misalan, dan dia tidak ada wang yang cukup, maka ini gharimin. Melainkan kalau dia bertempoh yang ni misalan, tak wajib dia keluarkan hutangnya sekarang. Tak wajib. Macam kita HDB misalan, kita tiap-tiap bulan kita bayar sebahagian daripada installment. Tapi satu orang misalan dia ada gaji. Misalan ni dia memerlukan satu bulan $3,000, gajinya $4,000.
ia lebih daripada keperluannya. Dalam masa yang sama dia ada hutang. Dia mungkin ini hutang HDB mungkin 600 ini misalan. Tolak daripada dia punya savings. Maka maksudnya dia tetap ada duit lebih untuk keperluannya. Maka ini bukan gharimin. Ini bukan gharimin. Walaupun dia hutang HDB $100,000. Nampak tak? Tapi dia installment. Dia berbeza dengan orang yang hutang yang ini misalan dia nak kena bayar bulan ni juga. Misalan dia kena bayar $10,000 bulan ini. Sekarang yang ini misalan dia ada hanya $3,000 ataupun gajinya tak cukup. Jadi dia memerlukan yang ini lagi $6,000. Ini kita mengatakan boleh yang ini dia menerima. Boleh dia menerima duit zakat. Jadi kita kena lihat kepada keadaan. Kalau tidak, maka jika dia menutup hutangnya dengan hartanya lalu menjadi miskin, maka ia diberi harta sebesar kecukupannya sepanjang umur wajarnya seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita. Teruskan. Lepas tu? Lalu diberi bagian sejumlah kekurangan hutangnya tersebut. Nah, ini adalah perkara yang sama. Tadi kita mengatakan, sekarang ini misalan dia bekerja. Tamam? Dia bekerja. Dan dia ada wang. Jadi kita lihat berapa dia memerlukan untuk dia melunaskan hutangnya. Yang ini misalan, dia punya hutang lebih daripada keperluan, daripada wang yang dia ada. Misalan dia hutang $5,000 tapi dia ada $3,000. Sekarang dia memerlukan berapa? Dia memerlukan $2,000. Maka seperti mana kita mengatakan diberikan $2,000 daripada duit zakat supaya dia dapat melunaskan hutangnya. Kita nak keluarkan dirinya daripada hutang. Tapi dia selepas kita mengeluarkan dia daripada hutang, dia dapat yang ni keperluannya. Yang ni dia adalah orang yang ada wang. Tapi dalam keadaan yang ni dia hutang tadi, dia memerlukan yang ni wang untuk melunaskan hutangnya. Jadi kita berikan kepadanya daripada duit zakat. Setelah kita memberikan kepadanya daripada duit zakat, dia dapat melunaskan hutangnya, maka khalas. Dia telah mengeluarkan dirinya daripada hutang. Maka ini adalah situasi yang pertama. Situasi ini yang kedua, penulis ini di sini mengatakan, ini adalah dalam keadaan satu orang dia tidak ada wang sama sekali. Tak ada wang sama sekali. Maka boleh kita memberikan kepadanya duit zakat kalau sekiranya dia ada hutang. Ini adalah perkara yang pertama. Kita bayar yang ini hutangnya. Dan dalam masa ini yang sama, kalau sekiranya dia dalam keadaan yang ini tidak ada yang ini hutang, tidak ada wang, maka kita memberikan kepadanya duit zakat balik kepada umur ghalib. Ini juga kita membicarakan minggu lepas. Minggu lepas apa kita ulang kaji sedikit apa kita membicarakan minggu lepas. Ini minggu lepas kalau sekiranya satu orang ini misalnya miskin. Satu orang ini miskin dan dia tidak ada wang dan dia tidak boleh bekerja. Bagaimana kita nak memberikan dia zakat? Dia miskin, tidak boleh bekerja. Kalau dia boleh bekerja, maka kita bantu dia untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dia mampu buat bisnes, kita memberikan duit dia zakat supaya dia dapat buka bisnes. Sebagai misal. Ini misal yang kita bicara sebelum ini. Tapi kalau keadaan ini satu orang yang sudah tua misalnya, ataupun dia dalam keadaan yang mana dia tidak boleh bekerja, seperti satu orang bedridden, ataupun satu orang paralyzed, half body ini paralyzed. Dia tidak boleh bekerja, tak boleh dapat kerja. Di sini kita memberikan daripada duit zakat umrul ghalib. Umrul ghalib ini kita dalam mazhab Imam Syafi'i, dia adalah di antara umur yang ini 63 tahun. 63 tahun ini kita mengatakan dia adalah umrul ghalib. Jadi kalau sekiranya umurnya sekarang yang ini 50 tahun. Jadi kita memberikan kepada dia duit zakat selama yang ini 13 tahun. Dan kita memberikan kepadanya bulanan-bulanan, tidak ada masalah. Yang ini misalnya yang ini dia tiap-tiap bulan berapa dia memerlukan. Satu orang ini bedridden ataupun paralyzed di Singapura misalnya. Dia memerlukan misalnya duit untuk bayar sewa rumah, duit untuk bayar bil, duit makan dan minum dan sebagainya. Jadi misalnya yang ini letak kalau satu bulan dia memerlukan 1,500. Maka tiap-tiap bulan yang ni diberikan yang ni duit dia zakat, daripada duit zakat 1,500. Sampai yang ni umrul ghalib, yang ni umur 63 tahun. Jadi di sini yang ni penulis yang ni beliau mengatakan, fa in kana bihaizu law qada dainahu mimma ma'ahu tamaskana turika lahu mimma ma'ahu ma yakfi. Ini adalah keadaan yang pertama. Kita mengatakan kalau dia membayar daripada duitnya tak cukup.
Yang ini sebab dia hutang. Maka kita memberikan yang selebihnya untuk dia dapat bayar yang ini hutangnya. Dan kita memberikan yang ini kepadanya yang ini duit zakat kalau sekiranya dia tidak ada duit selepas itu. Yang ini setelah kita memberi, kita bayarkan ini hutangnya dan dia tidak ada wang yang ini baginya. Dia miskin. Maka kita memberikan kepadanya yang ini duit zakat. Kembali kepada apa kita membicarakan sebelum ini, yang ini umur ghalib. Umur ghalib ini maksudnya umur yang biasa manusia sampai kepadanya, yang ini 63 tahun. Boleh insya-Allah? Ada siapa-siapa ada soalan setakat ini? Saya harap boleh faham insya-Allah ya. Tak, kalau lepas umur ghalib macam mana? Diberikan dia ikut kepada tahun. Diberikan ikut kepada tahun. Yang ini sebahagian kita punya fuqaha ini mereka mengatakan diberikan sekaligus. Yang ini misalan kalau dia umur 50 tahun. Kalau dia umur 50 tahun. Sekarang kita calculate 13 tahun berapa banyak wang. Kalau kita mengatakan tiap-tiap bulan 1,500, kita kali 13 tahun. Dan dia diberikan yang ini wang sejumlah itu. Tetapi masalahnya sebahagian orang kalau kita melakukan sedemikian, kalau dia tak tahu macam mana nak save dia punya duit, ditakuti semua duit dia habis nanti. Ada sebahagian orang ini dia tak tahu macam mana dia nak jaga duit ni. Jadi kalau keadaannya seperti itu, maka diberikan bulanan. Jadi duit itu disimpan dalam satu akaun sebagai misal. Kalau zaman sekarang, dia boleh disimpan dalam satu akaun dan selepas itu bulanan diberikan. Macam CPF kan? CPF. Kalau kita lihat di Singapura, sekarang bagaimana boleh, dia hanging ke macam mana sekarang? Okey Ke tak clear macam mana? Dia kadang-kadang kan hilang suara. Macam Okey. suara dia lag kan. Sekarang okey Tak tahu okey. Tak tahu whether it on my end ke atau Tak, memang because on my end. I also suara robot sekejap nanti. Okey, ana ulang balik. Because kalau dia punya signal weak, dia akan keluar tau dekat my anak PC, dia akan keluar. Bandwidth is low. Sekarang okey. Tak clear. Sekarang okey. Okey, sekarang dia macam gini. Sekarang misalnya adalah begini ya, misalnya satu orang misalan umur 50 tahun. Satu orang umur 50 tahun. Tamam? Dan dia boleh menerima zakat. Dia miskin, fakir. Dia boleh menerima zakat. Maka kita memberikan zakat ini kepadanya balik kepada umur ghalib. Lagi Jadi kita mengatakan 63 tahun kan? Kita memberikan kepadanya. Dengan last 50 tahun je. Oh, okey. Sekarang okey Jadi kita memberikan kepadanya 13 tahun. Betul tak? Nafkah. 13 tahun. Hang. Tapi anyway, ana ada record speaker. Nanti insya-Allah I will send the recording. Sekarang okey. Okey. Jadi kita berikan tadi duit zakat kepadanya 13 tahun. Betul ke tidak? Kita memberikan yang ini kepadanya 13 tahun. Ini seperti mana kita lihat CPF di Singapura. Apa mereka buat? Apabila dia dah sampai berapa tahun? Yang 60 tahun 65 tahun ke, ataupun dia diberikan tiap-tiap bulan kan? Ada siapa-siapa tahu berapa tahun? Yang retrenchment apa skim? Retirement kan? Tak silap 60 tahun kan? 60 tahun. 63. Haji. 63 CPF. Yes. Yes, 63. Since 2022, 63. 63. Oh, jadi bila dia sampai 63 tahun Yes, after that it will be yearly recontract. Subhanallah, nampak. Ini macam kaedah. Ini seperti umur ghalib, nampak Syuf? Mungkin diorang pun ada baca. Diorang pun ada baca kita fikir tadi.
Dia juga ini hadkan ini kepada 63. Jadi apa dia berlaku adalah bila dia sampai 63, dia tak boleh keluarkan daripada CPF sekaligus kan. Dulu boleh kan? Sekarang dah tak boleh. Sebab masalahnya mereka mengatakan sebab kalau kita beri dia sekaligus, satu orang ini misalan ada satu CPF misalan 500,000. 500,000 yang ini misalan duit CPF. Ditakuti apa, dia belanja semua yang ni duit, lepas itu dia tak ada duit. Jadi apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat, dia keluarkan, dia berikan yang ni sikit-sikit. Yang ni maksud dia tiap-tiap bulan dia berikan $500. Dia bagi yang ni $500. Jadi dalam Islam juga kita ada konsep ini seperti ini. Dia ikut tahunan. Kalau dia lepas 63 tahun, dia go yearly. Yang ni maksudnya dalam masa 12 bulan. Kalau tiap-tiap bulan dia memerlukan 1,500, maka dia diberikan 12 bulan. Jadi dia balik yearly. Lepas itu tengok kalau dia masih hidup. Umur 64 tahun, bila masuk 65 tahun, dia diberikan lagi 1 tahun. Kalau sekiranya ditakuti misalan dia gunakan duit itu secara boros, maka kita berikan kepadanya bulanan. Jadi seperti mana yang ni CPF ini punya sistem, maka tapi bezanya CPF duit kita, tapi ini duit zakat. Nampak tak? Yang ni tapi sistem yang sama boleh yang ni digunakan. Yang ni maksudnya orang itu diberikan duit pada tiap-tiap bulan. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini penulis ini beliau mengatakan dia diberikan umur ghalib seperti mana disebutkan oleh Syekhuna. Syekhuna di sini maksudnya Syekh ini Ibn Hajar ya. Baik, teruskan. Lalu diberi bahagian sejumlah kekurangan hutangnya tersebut. Ini seperti mana tadi kita mengatakan, yakni kalau dia memerlukan wang ini untuk hutangnya, kita lunaskan hutangnya dahulu. Selepas itu kita lihat dia bagaimana, dia masih miskin, kita berikan duit zakat yang ni sampai umur ghalib. Beza kalau sekiranya yang ni dia ada wang. Boleh insya-Allah? Sekejap. Apa? Muhammad, I give you the key. No, I'm having class. Can you wait 5 minutes? No, you take this key now. You pull the door and then you. Nah. Afwan. Okey, teruskan. Atau berhutang untuk keperluan mendamaikan percekcokan. Nah, teruskan. Atau berhutang untuk keperluan mendamaikan perselisihan. Perselisihan. Percekcokan. Baik, di sini penulis beliau membicarakan kalau sekiranya seseorang itu hutang untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bergaduh. Jadi di sini beliau mengatakan au li islahi dzatil bain. Maksudnya misalnya ini kita ada dua puak yang sedang berperang ataupun sedang ini bergaduh atas duit misalnya. Satu orang ini mengatakan engkau ambil duit aku, yang ini mengatakan tidak, aku tak ada ambil duit. Lepas itu yang ini berlaku pergaduhan. Dan berlaku yang ini masalah di antara keluarga ataupun di antara rakan-rakan dan sebagainya. Satu orang ini datang mengatakan, berapa banyak ini yakni wang ini? Dia mengatakan $500. Jadi dia mengatakan, baiklah, aku akan berikan ini $500 dengan syarat, okey, semua settle. Supaya semua orang ini tidak bergaduh. Tapi dia hutang. Yakni maksudnya dia hutang $500 dan dia memberikan kepada mereka duit itu yang mereka sedang berkelahi atasnya. Boleh faham insya-Allah? Kenapa dia melakukan sedemikian? Supaya dia nak mengelakkan mereka daripada pergaduhan. Jadi dia membayar yang ni duit ini. Maka dibolehkan baginya untuk dia menuntut yang ni zakat, disebabkan dia mengatakan saya hutang $500 untuk saya selesaikan masalah ini.
maka dibolehkan kita memberikan $500 daripada duit zakat ini kepadanya. Sebab kenapa dia hutang ini untuk selesaikan masalah. Boleh faham insya-Allah? Maka di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya seseorang itu hutang untuk menyelesaikan ini persengketaan yang sedang berlaku, maka dia diberikan daripada duit zakat apabila masa untuk bayar sudah datang. Orang ini mengatakan saya memerlukan wang ini sekarang juga ini dihutang, dia berikan wang tersebut, maka dia boleh menerima daripada duit zakat. Wallahu alam ini bisawab. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini. Melainkan kalau ada sesiapa yang ada soalan. Tak ada soalan ya? InsyaAllah ini kita mungkin kita baca lagi sikit. Kita habiskan bahagian ini ya. Afwan ya. Boleh hantar baca lagi sekali jemaah ni. Maka orang ini diberi bahagian sejumlah hutangnya untuk keperluan tersebut sekalipun ia kaya. Di sini kita nak underline ini, sekalipun dia kaya. Ini adalah daripada pengecualian. Kalau orang menanyakan kepada kita misalnya, adakah dibolehkan orang kaya terima zakat? Adakah dibolehkan orang kaya terima zakat? Kita mengatakan ada pengecualian. Ada orang kaya boleh menerima zakat. Bagaimana? Kalau sekiranya dia hutang untuk selesaikan persengketaan di antara dua pihak yang sedang bergaduh, maka dibolehkan dia menerima duit zakat atas nama gharimin, bukan atas nama fakir dan miskin. Atas ini asnaf gharimin. Maka dibolehkan dia menerima duit zakat walaupun dia kaya. Boleh faham insya-Allah? Jadi ini adalah pengecualian dalam bab zakat yang mana orang kaya boleh menerima. Orang kaya boleh menerima zakat. Sama juga tentang masalah mu'allaf. Mu'allaf tadi ketua kampung. Ketua kampung ini mungkin kaya. Nampak tak? Ketua kampung ini mungkin kaya. Kita memberikan duit zakat kepadanya. Kenapa kita memberikan duit zakat kepadanya? Sebab ini adalah hikmah. Di sebaliknya, kalau kita memberikan kepadanya wang, maka ini dapat membangkitkan semangat pengikutnya dan ini adalah daripada dakwah. Cara yang kita dakwah supaya pengikutnya juga masuk ke dalam agama Islam. Dan orang yang banyak melakukan ini adalah golongan Kristian. Golongan Kristian, bagaimana mereka dapat memasukkan ramai orang ini ke dalam agama Kristian? Ini adalah daripada strategi mereka. Dengan menggunakan wang. Ada sebahagian tempat-tempat di Indonesia misalnya, mereka masuk, mereka tak ada dakwah Kristian pun. Mereka tolong orang. Free. Kasih beras, kasih itu, kasih ini, kasih. Akhirnya apa jadi? Orang ini rasa, Masya Allah, baik pula orang ni, kasih saya beras, kasih saya ini, dia tolong saya dan sebagainya. Nampak? Maka akhirnya ia menyebabkan ramai orang ini masuk ke dalam agama mereka. Walaupun mereka tidak membicarakan banyak tentang agama mereka. Mereka hanya mengatakan misalan, Tuhan sayang kepadamu dan kalau kamu masuk agama kita semua dosa akan diampunkan dan sebagainya. Maka Islam daripada cara berdakwah adalah dengan melakukan perkara seperti ini, maksudnya dengan membantu orang dan menunjuk akhlak yang baik. Lebih-lebih lagi bagi ketua kampung dan juga mereka-mereka yang ada pengaruh di atas masyarakat dengan melakukan ikram kepada mereka. Aywa. Teruskan. Jika tidak berhutang tapi membiayai perdamaian itu dengan hartanya sendiri, maka tidak diberi bahagian. Kalau dia silap misalnya dia bagi daripada duitnya sendiri. Maksudnya ada dua pihak sedang bergaduh.
Lepas dia mengatakan, kenapa kamu bergaduh? Oh, sebab ini dia ada ambil duit kita. Yang lagi satu mengatakan, tak, mana ada? Tak, dia mengatakan, okeylah, kamu jangan gaduh. Aku kasih yang ni duit. Berapa duit? 500. Okey, aku bayar. Tapi dengan syarat kamu jangan gaduh. Boleh? Okey, boleh. Dia bayar daripada duitnya. Lepas tu dia mengatakan, sekarang saya berikan duit saya. Boleh tak saya ambil daripada duit zakat yang ni duit 500? Sekarang kita mengatakan tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada siapa boleh jawab? Kenapa tak boleh? Boleh faham insyaAllah beza ni? Encik ambil zakat untuk dia sendiri. Ya? Sebab dia dah pakai duit dia, jadi duit zakat tu tak boleh. Sebab kalau bila dia pakai duit dan dia kaya, nampak? Keadaan ni adalah dia kaya. Dan dia pakai duitnya. Sekarang dia tidak boleh menerima daripada duit zakat. Kenapa? Sebab dia bukan daripada asnaf. Tapi beza kalau dia hutang. Boleh kita faham insyaAllah? Kalau dia hutang ini orang lain, sekarang kita mengatakan dia boleh terima duit zakat. Kenapa? Sebab dia daripada asnaf rahimin. Tapi kalau dia pakai duitnya sendiri dan dia kaya, dia tak boleh terima ini duit zakat daripada asnaf fakir dan miskin. Dan juga daripada rahimin. Sebab dia kaya. Dia kaya. Jadi di sini kita ada beza. Boleh insyaAllah? Ini nampak ini skrin tiba-tiba blank, semua boleh dengar Oh, okey. Okey, sebelum ini saya berhenti, kita balik kepada Ummul Ghalib tadi Balik kepada tadi apa penulis yang mengatakan. Ada perkara yang perlu diterangkan juga. Boleh kita baca sekali lagi? Afwan. Kita ke belakang sikit. Yang ni sebelum Ummul Ghalib. Penulis mengatakan apa? Teruskan. Satu line sebelum. Rolling. Ya. Kalau tidak, maka jika ia menutup hutangnya dengan hartanya lalu menjadi miskin, maka ia diberi harta sebesar kecukupannya sepanjang umur wajarnya, seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita. Nah, ada perkara yang saya nak terangkan di sini. Misalnya begini, sekali lagi sekarang satu orang ini misalan, dia ada duit. Dalam masa yang sama dia hutang. Jadi kalau kita mengatakan kita tak berikan kepadanya duit zakat, dia akan jatuh miskin. Sebab hutangnya. Baik, jadi kita memberikan kepadanya duit zakat untuk mengeluarkannya daripada hutang. Selepas itu, kalau sekiranya wang yang ada di sisinya dapat mencukupinya sampai umur ghalib, iaitu 63 tahun, maka kita tidak memberikan daripadanya duit zakat. Melainkan kalau sekiranya dia dalam keadaan fakir miskin, maka kita memberikan daripada asnaf fakir miskin sampai umur ghalib. Boleh faham? Jadi ada dua keadaan di sini. Keadaan ini yang pertama, setelah kita bayar hutangnya daripada duit zakat, dia keluar daripada kemiskinan. Keadaan ini yang kedua adalah kita setelah bayar hutangnya, dia belum lagi keluar daripada kemiskinan. Maka kita bayar yang ini hutangnya, selepas itu kita memberikan duit zakat bagi umur ghalib. Tapi kalau sekiranya, di sini penulis mengatakan, kalau dia ada mencukupi, di sisi ni ada duit yang cukup sampai umur ghalib, kita hanya membayar duit zakat bagi hutangnya sahaja. Sebab dia ada wang sampai umur ghalib. Itu saja. Boleh insyaAllah? Baik. Jadi boleh kita baca zubat sedikit? Ke bagaimana? Ataupun nak... Oh, okey. Kita tak apa. Kita... Tak apa, kita baca doa ni. Boleh kita baca doa ni? Rabbana fa'na. Bismillah. Abang Ustaz, minggu depan Zubat akan berbalik lah. Okey, no problem. Jadi insyaAllah, minggu depan kita buat macam biasa. Kita baca kitab Zubat sikit. Dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiq
آمين. وارزق كل أهل النار واتقنا يا علماء نهض بالخير ونفع كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون. واهدي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من الله في رسول أكرم من ستر وصلاة الله تغفر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب كتاب فيه فيه للناس للناس شفاء. الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستغفر العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. الله بسم الله وعلى الرحمة والجنوات ومامات ومامات المسلمين أجمعين. وإلى حركة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل معنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بصالحات اعمالنا واجرنا الله كريم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa minggu depan insyaAllah ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.